Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. 'Ala Allahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah SWT yang Allah masih lagi beri peluang untuk kita dengan panjang umur kita dan sihat kepada kita. Alhamdulillah, dapat sama-sama kita menunaikan kewajipan kita terhadap Allah SWT. Umur panjang, ada peluang, ada masa ini di antara nikmat yang kadang-kadang kita tak nampak, tak perasa, kata berasa benda tu, tak berasa kata benda tu nikmat. Sedangkan nikmat yang paling berharga lah sihat kita, tubuh badan, dan ada masa luar boleh kita mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dalam amalan yang wajib, walau bagaimana nak ada tak ada peluang pun kita kena beri peluang cara ada untuk nak menunaikan fardu ataupun perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala ke atas orang yang beriman. Baiklah ibu bapa sedang mendengar sama sekalian, malam ni giliran tafsir Al-Quran, dan kita duduk dalam suratul Fathi. Malam ni ayat yang ke-8. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ayat yang ke-8 duduk dalam Quran Rasam Uthmani muka 511. Malam ni akan baca insya-Allah ayat 8 sampai ayat 10. Ayat 8 sampai ayat 10 insya-Allah. Bolehlah ibu apa yang nak baca bersama tu boleh ambil mushaf, ambil Al-Quran, buka di muka 511. Alik bawah tu baris yang ketiga, di akhir-akhir baris ketiga alik bawah, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'u Allah. Yadullahi fawqa aydihim
faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Alhamdulillah, tu ayat yang ke-8, 9 dan 10 surah Al-Fatih. 3 ayat surah Al-Fatih. Cuba kita mari tengok, mari dengar bagaimanakah ditafsirkan oleh Imam Ibn Kathir. Lebih lagi kerana saya pergi kitab tafsir Ibn Kathir dan akan seli juga dengan tafsir-tafsir yang lain yang ada sikit sebanyak insya-Allah taala. Suratul Fatih, Al-Fathu mana pembukaan. Supaya kita baca surah Fatihah lah. Al-Fatihah, Al-Fatihah tu mana pembukaan. Mana buka. Mana buka. Jadi kita kerana Allah Taala ada cerita berkenaan dengan pembukaan buka Mekah, buka bandar Mekah, dan juga dalam apa ni masalah ada peperangan, ada Nabi mimpi nak masuk bandar Mekah tapi mimpi itu tak dilaksanakan kerana mimpi itu mimpilah tapi Allah Taala tidak cerita kata nak berlaku bila benda tu nak jadi kejadian bila, tapi apabila Nabi itu dah pun cerita kepada sahabat, lalu pun sahabat faham kata tahun tu selalu dah. Baik, cuba tengok oleh ni. Ayat yang ke-8. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka syahidan ay 'alal khalq. Sesungguhnya kami Allah Ta'ala, inna sungguhnya kami arsalnaka kami hutuh, kami hatta kamu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan sebagai saksi. Sebagai saksi, umat kamu sebagai saksi, dan juga Rasulullah sebagai saksi, dan Nabi kita juga sebagai mubasyiran, pemberitahu khabar gembira kepada orang beriman. Mubasyiran ailil mu'minin, sebagai penyampai khabar gembira, sebagai pemberitahu khabar gembira kepada orang beriman. Mubasyiran ailil mu'minin, kata Imam Ibn Kathir. Wa nadhira ailil kafirin. Maka Nabi kita sebagai rasul yang terakhir, rasul yang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, khijai rasul kena sapa, kena royak, kena ajar, menakuti bila seorang itu deraka pada Allah Taala, menakuti dengan azab Allah bila seorang itu kufur pada Allah Taala, dan berasa suka dan gembira bila seorang itu beriman dan beramal soleh. Maka ayat ni Allah Ta'ala kata, inna arsalnaka, sesungguhnya kami utuh engkau Nabi Muhammad, syahidan, sebagai saksi di atas makhluk yang lain. Nabi kita sebagai saksi di atas umat dia, dan rasul-rasul yang lain sebagai saksi di atas umat masing-masing, dan sahabat pun dah boleh jadi saksi, kata Rasulullah telah menyampai. Rasulullah telah sapa. Rasulullah tidak susuk
Nah, kerana sifat yang wajib bagi rasul kan sidik, amanah. Amanah makna menyampai apa ni? Ada kepercayaan. Tidak susuk, tidak ilak. Nah, tabligh menyampai fatanah cerdik. Maka tak boleh jadi nabi kita nak khianat. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala apa saja nabi sapa berlaku. Hingga ayat Quran yang Allah Ta'ala tamni Rasul. Allah Ta'ala kritik Rasulullah kerana bermasih muka kepada seorang sahabat yang minta Nabi ajar, Nabi rakyat hak agama, hak Islam, tapi Nabi tak padu kerana dia bergaduh menyampaikan Islam kepada pembesar-pembesar Quraisy. Walaupun begitu dia menurama hak ni hanya seorang dan orang biasa bukan pembesar sekali, juga Allah Ta'ala tegur Nabi dengan ayat kata amma yatasa abasa wa tawalla. Tu ayat abasa wa tawalla, masih muka paling belakang. Walaupun ayat tu kritik Nabi, tamnik Nabi, Nabi juga royak baca wi umat ya dengar, baca wi sahabat dengar. Dan sampai kepada sekarang kita ada surah Abasa, surah masih muka. Maka walau bagaimanapun Rasulullah sebagai Rasul tidak ada khianat, bahkan beramanah. Rasul sampai ke semua. Lain daripada Rasul jadi payyan, jadi saksi, Rasulullah juga mubasyiran sebagai orang royak khabar gembira kepada orang beriman, kepada orang beriman dan beramal dengan syurga Allah, dengan nikmat-nikmat yang penuh dalam syurga. Bagi siapa? Bagi orang mukmin dan orang beramal. Sebab tu banyaknya dalam Al-Quran mari allazina amanu wa amilus solihat atau illal ladzina amanu wa amilus solihat. Manusia semua rugi dan kecuali orang beriman wa amal soleh dan bersih-bersih kebaikan, bersih-bersih dengan sabar dan maknanya tak mencukupi dengan beriman saja, bahkan kena beramal. Maka Rasulullah SAW sebagai waknati menyampaikan khabar gembira kepada orang beriman dan beramal. Bila Nabi kita sapa benda kebaikan, sapa syurga dan nikmat, keredaan Allah Ta'ala akan boleh kepada orang tu orang ni, doanya dan malaikat yang berdoa kepada hamba-hamba Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa, seperti orang duduk dalam majlis pengajian. Semacam ni dan pentun lain-lain lagi, Nabi kita sebagai mubasyirah, nyampai khabar kebaikan, nyampai khabar keseronok, suka, gembira. Bila orang beramal, beriman dan beramal, semaya 5 waktu, semaya sunat rawatib, semaya sunat duha, sunat tarawih, Nabi doa dapat pengampunan dosa. Itu sebagai khabar gembira tu. Tak gembira gano ampun dosa. Sebab dengan dosa itulah seorang tak boleh masuk syurga. Dan sebab dosa jugalah seorang itu kena masuk neraka. Bila dapat keampunan dosa dari Allah, dengan semaya tarawih lah, dengan puasa bulan Ramadan lah, dan amalan-amalan lain lagi, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan hasanat menghapuskan kejahatan, kesalahan. Jadi semacam ni ayat Nabi kita baca, sahabat dengan dan siapa kita yang boleh tengok, boleh baca tertatak dalam Al-Quranul Karim. Bila Nabi kita royak khabar lagu ni, duduklah syurganya, syurga yang mengalir sungai-sungai, ada sungai madu, sungai susu, sungai arak dan sungai air tawar. Ini Nabi tayar gambar-gambar keadaan dalam syurga
semacam tu berasa nawi umat dia berasa kata nak-naknya, rindunya kepada nikmat syurga, maka mestilah beramal. Bila Nabi royak kata orang beramal dapat kebaikan begini-nya, itu adalah Nabi kita buat tugasnya sebagai mubasyirah, sebagai orang yang menyampaikan khabar kesukaan, khabar gembira. Mubasyirah. Bagi siapa tu? Bagi orang beriman. Dan begitu juga Nabi jadi wa nadhira. Jadi Nabi sebagai orang royak khabar penakut menakutkan bagi orang derhaka, menakutkan bagi orang kufur, menakutkan bagi orang buat maksiat. Yang mana Nabi baca dalam Quran ayat kata jadi lamsai, perut hancurnya, masuknya rata kepada mulut, kepada hidung, tubik kepada dubur, dan dilekarkan di bui minumnya buah zakum, bui minumnya air panas, bui makannya air zakum, buah zakum, dan air yang bersangat panas berlegak hingga hancur perut-perut. Bagi siapa? Bagi kita beriman dengan derhaka kepada Allah. Maka Nabi kita duk royak benda semacam tu menakutkan. Nabi kita sebagai tugas nadhira, wi khabare penakut wi ancame, wi beringat, teran ingat kalau derhaka kepada Allah semacam ni akan berlaku pada orang tu. Maka Nabi kita yatlu alaihim ayatihi, baca kepada umat dia ayat-ayat Allah SWT. Ayat Allah Ta'ala ada royaknya kisah, ada royaknya hukum hakam, ada royaknya tetap balasnya, berbagai-bagai ayat Allah SWT menyampaikan kepada umat dia, teruhnya kepada kita. Jadi Nabi kita wak hijau, wak nati dan mubasyirat, lain daripada jadi syahid dan saksi, dan jadi mubasyiran royak khabar suka, gembira, dan nazira royak khabar penakut dan royak khabar penakut litu'minu billahi wa rasulih, supaya kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Nabi mai mengaku dia jadi Rasul. Buat marinya ayat-ayat Al-Quran, tunjuknya mukjizat ya Allah Ta'ala bagi kepada Rasul-Rasul masing-masing berlainan, mukjizat berlainan yang tak serupa mengikut apa yang hibur, apa yang dang, apa yang suhu pada masa tu. Maka Allah Ta'ala beri ke Nabi pun untuk nak perang waktu tu, kafir musyrikin Mekah suhu dengan syair, karya syairnya. Maka Allah Ta'ala beri Quran sebagai uslub susun ni. Quran tak boleh siapa nak buat. Walau kita nampak lagu ni, kita duk baca lagu ni, orang Arab masa dulu walaupun bijak segi syair, bijak segi ngarang, nak tulis tak boleh semacam susun ni Quran. Walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala jadikan tak boleh nak baca, tak boleh nak nulis. Dan sekali lagi dia ayat akhir insya-Allah akan ada. Nabi tanya mana kamu Muhammad Rasulullah duk mana? Tu Nabi tak pandai baca. Ada hikmah lah Allah Ta'ala jadi lagu tu. Ada hikmah. Yang Nabi tak pandai baca, tak pandai menulis, tapi boleh katanya ayat Quran, wahyu Allah Ta'ala kepada kafir musyrikin yang begitu tinggi, yang begitu mukjizat, yang orang pandang ngarin nulis tak boleh nak tulis, tak boleh nak karya. Semacam mana? Susun ni ayat-ayat Al-Quran. Litu'minu billahi wa rasulih,
supaya kamu berimej kepada Allah dan berimej kepada Rasulullah. Wa tu'azziruhu, supaya kamu membesarkannya. Tu'azziru, sokong, tolong. Nah, tu'azziru. Wa tuwaqqiru, dan kamu memuliakannya. Kamu tu'azziru mana kamu tolong, tuwaqqiru kamu memulia, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, wa mari perkata sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan kata orang lain lagi, nah mana tu'azziruhu mana tu'azzimuhu, kamu membesarkannya. Membesarkannya, ada menguatkannya, menolongkannya, banyak wiqamai. Wa tuwaqqiruhu, mana kamu ihtiram, kamu membesarkan, menghormati, memulia. Tuwaqqiru, tauqir mana ijlal, mana ihtiram, mana menghormati, memulia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tusabbihuhu, kata Ibnu Katsir, ay tusabbihunallah, untuk kamu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihuhu sini kata Ibnu Katsir, ay tusabbihunallah, kamu ucap tasbih kepada Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Kamu sadudi kepada Allah. Bila tu? Bukratan, pada masa pagi. Alik awal siang hari. Wa asila, alik petang, alik akhir siang hari. Nah, bukratan sebelah pagi, asila sebelah petang. Alhamdulillah bagi orang boleh duk baca azkar pagi petang. Rasulullah telah buat contoh lagu tu, dan Allah Ta'ala pun royak. Nah, bertasbih dan membaca azkar yang mana Nabi buat contoh. Nah, pagi petang. Jadi Rasulullah SAW yang diutuh oleh Allah SWT, nah, untuk menjadi saksi dan untuk royak khabar gembira dan khabar menakutkan orang yang diraka pada Allah. Nah, supaya manusia ni berimej pada Allah, berimej ke Rasul, supaya umat dia ni memuliakan, membesarkan dan memulia, menghormati Rasulullah SAW, dan juga untuk bertasbih dengan kata subhanallah, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya mereka yang mubaya'ah, sumpah setia ataupun haikam setayaban, bersumpah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan, nama dia Bai'atul Ridwan. Bai'ah ni buat pengakuan lah, buat pengakuan, buat perjanjian, nak taat, nak gapo gitu. Nah, Bai'atul Ridwan ataupun panggil Bai'atul Syajarah. Nah, syajarah pohon kayu. Kerana Nabi buat perjanjian dengan sahabat ni di bawah pohon kayu. Boleh panggil Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah. Sebab dia ni boleh jadi ada bai'ah, ada buat perjanjian sahabat dengan Nabi ni, iaitu pada tahun yang ke-6 Hijrah.
Nabi mimpi boleh masuk bandar Mekah dengan pakai ihram. Nabi mimpi. Mimpi Nabi, mimpi Rasul adalah benar. Bila Nabi mimpi, Nabi sampaikan kepada sahabat, lalu sahabat pun sedia lalu dah. Siap sedialah untuk nak masuk Mekah, sebab sejak daripada Nabi keluar daripada bandar Mekah tak, hijrah pergi tu, sapala ni tahun yang kini Nabi tak pernah masuk lagi lah Mekah tu. Ni tahun tak ada masuk bandar Mekah lagi. Tiba-tiba Nabi mimpi kata boleh masuk bandar Mekah dengan cara pakai ihram, ada buat umrah tahun yang kini. Sahabat pun siap sedialah. Berakatlah Rasulullah dengan sahabat sebanyak 1,400 orang. Ada 3 pendapat kata jumlah sahabat ni banyak mana. Atau ada kata 1,300. Ada kata 1,400. Ada kata 1,500. Tapi yang masyhur ialah 1,400. Hak tengah. 1,400. Maka apabila sahabat Nabi bersama dengan sahabat 1,400 orang ni gigilah dia sampai di satu tempat nama Hudaibiyah. Sampai di satu tempat nama Al-Hudaibiyah. Sampai di situ Nabi panggil Umar bin Khattab untuk giroyak kepada orang dalam Mekah, kata Rasulullah dan sahabat mari ni bukan mari nak pergi nak belawai gapo dak. Tak ada bawa senjata gapo. Mari untuk nak buat umrah. Mari untuk nak tawaf Baitillah. Mula-mula kali Rasulullah suruh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kata, ya Rasulullah, dia tak ada puak kabilah dia tak ada dah dalam Madinah, dalam Mekah tu. Kalau dia pergi ke, tak ada orang penyokong dia. Sebab dalam Mekah tu orang musyrikin belaka. Tapi kalau jadi crop crew, jadi waris-waris ke, dia mau tolonglah. Umar bin Khattab kata, ya bimbing lah. Kalau dia pergi ke, mungkin tak selamat. Tapi dia nak sendiri kepada Rasulullah, kata orang yang paling layak dalam tugas ni ialah Uthman bin Affan. Umar bin Khattab sendiri ke Nabi. Lalu tu Nabi pun panggil Uthman bin Affan dan mai pada Uthman bin Affan masuk ke dalam Mekah untuk sapa royak pada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Kata Rasulullah, mari ni mari baik, mari molek, bukan nak belawai nak pergi gapo dak. Gila Uthman bin Affan masuk gi dalam bandar Mekah, kerana di Hudaibiyah tu adalah 2-30 kilo lagi lebih kurangnya. Uthman masuk gi. Uthman ginya ke dalam, masuk dalam bandar Mekah. Kecek kira supaya royak kepada orang kafir musyrikin kata Nabi Muhammad masuk main buat umrah nak tawaf Baitillah. Tetapi kafir musyrikin, pembesar-pembesar dia seperti Abu Sufyan dan pembesar-pembesar yang lain lagi, kata tak benar bagi orang lain mai tawaf Baitillah, hanya benar kepada Uthman seorang. Hak lagi 1,400 orang lagi tu kafir musyrikin major, tak boleh masuk. Dalam duk lagu tu, siapa khabar angin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata,
Osman dibunuh, kena bunuh. Khabar angin. Siapa yang lepas tak mari siapa ke Nabi, Nabi pun panggil sahabat. Panggil sahabat ni sebab nak jadi Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah tu. Satayaban saat ni tu. Sumpah janji sumpah dengan Nabi tu. Sebab itulah, sebab khabar angin kata Sayyidina Osman nak bunuh mati. Lalu tu Nabi panggilnya sahabat-sahabat mari untuk buat perjanjian. Nah, untuk buat perjanjian. Fakana an-nasu yaqulun baya'ahum Rasulullah SAW alal maut. Jadi sahabat yang ramai lagi itu mari buat perjanjian dengan Nabi kata jom mati. Jom mati. Nah, tapi Jabir dia kata ya buat satayaban dengan Rasulullah, buat janji Rasulullah kata Allah nafir, kami tak akan lari, tak akan undur. Dan orang tu Jabir bin Abdullah ni pakat janji dengan Nabi kata kadang-kadang kami tak undur, kami tak lari. Jadi dua lah. Satu berjanji dengan Nabi kata janji jauh mati, dan yang kedua berjanji kata tak lari. Kadang-kadang tak lari. Dalam lagu tu ada kata-kata Umar bin Khattab tak ada bai'ah dengan Nabi. Sebabnya bila Umar bin Khattab nampak sahabat ramai duduk dengan Nabi walaupun kayu saat itu, Umar suruh anak ya Abdullah kita tengok orang buat gapo ramai ni. 1400 orang ni, jadi kena guna kawasan luas jugalah, okey. 1400 orang ni. Ni Umar nampak orang duduk ramai tempat Nabi tu, suruh Abdullah anak dia ni kita tengok orang buat gapo. Abdullah pergi tengok, tiba-tiba sahabat dia buat perjanjian dengan Nabi. Abdullah pun anak Umar bin Khattab ni buat perjanjian, buat bai'ah dengan Nabi. Dia kelik mari royak ke ayah dia. Umar kata orang duk bai'ah duk janji dengan Nabi, baru Umar pun pergi ratik. Jadi kata Umar tak mau bai'ah atau Umar baru masuk Islam lepas pada anak dia. Tapi sebenarnya lagu tu ceritanya iaitu Umar buat perjanjian dengan Nabi ke dia lepas pada anak dia, padahal dia masuk Islam lama mari dah, lama medah. Ada seorang saja yang tak masuk buat perjanjian dengan Nabi, tak ada buat mubayaah, tak ada buat bai'ah dengan Nabi, buat perjanjian dengan Nabi. Seorang ni uta dia hilang. Uta dia hilang. Dia cari uta, cari uta dia duduk mana. Tiba-tibanya berjumpa boleh kelik uta dia. Dengan dia tidak pergi buat bai'ah dengan Rasulullah. Sore ni dia duduk nusu oleh uta. Bawa boleh uta temu uta, dia duduk nusu. Uta tinggi dah, duduk nusu bawah ketiak uta. Dalam hadis ayat gitu. Nabi ada katakan no. Nabi ayat kata berjayanya atau tak akan masuk neraka orang yang buat bai'ah Ridwan atau bai'ah Syajarah kecuali tuwe uta. Nabi kata kecuali tuwe uta. Satu hadis lagi Nabi ayat kata orang buat bai'ah Ridwan ataupun bai'ah Syajarah yang berlaku di Hudaibiyah tanya kene tu, Nabi kata dosa yang diampunkan kecuali tuwe uta. Sanilah. Lalu tu
sahabat yang lain gi royak dia. Kata gilah bai'ah Nabi nu, buat berjanji dengan Nabi nu. Nah, kamu akan berjaya daripada neraka. Kamu akan diampunkan dosa. Dia kata, dia berjumpa boleh kelik uta dia ni lebih dia suka daripada buat berjanji dengan Nabi Muhammad. Tengok. Dia boleh uta dia kelik, jumpa kelik uta dia ni lebih dia suka, lebih dia senang hati, lebih dia kasih daripada buat bai'ah dengan Rasulullah. Jadi sebab tu Nabi katalah, semua orang akan dapat ampun dosa, orang itu akan berjaya daripada neraka kecuali tuan uta. Dia tak jauh buat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila buat berjanji saat ni tu, semua sahabat buat berjanji kecuali seorang saat ni tu. Dan Uthman kerana duduk di Mekah. Uthman tak ada buat berjanji dengan Nabi. Tak ada buat bai'ah, berjanji nak taat, berjanji nak jauh mati atau berjanji tak selari. Lalu tu Nabi ambil tangi yang sebelah tangi, pergi pergi tangi sebelah lagi. Nabi kata hak ni hak Uthman. Hak Uthman. Nabi kata kan, Allahumma inna Uthmana fi hajatillahi ta'ala wa hajati Rasulillah fadaraba bi ihda yadayhi 'ala al-ukhra fakanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Uthman khairum min aidihim li anfusihim. Lalu tu jadi Nabi tolong buat bai'ah hak Uthman lah, kan Uthman tak ada. Nabi buat tangi sendiri ni hak Uthman. Kerana Uthman pergi menunaikan hajat hak Rasulullah suruh pergi buat dan tangi Rasulullah cerak dah lebih mulia daripada tangi siapa-siapa. Nabi tolong buat bai'ah ganti Uthman kerana Uthman tak ada. Di situ Uthman duduk di Mekah. Setelah mana siapa khabar angin kata Sayyidina Uthman mati saat itu, lalu tu tahu kata dak sekali khabar angin. Mari semula kata khabar itu dak. Khabar tu batil, dak sekali. Jadi tahu semula kata khabar itu bukan sungguh. Jadi walau bagaimanapun Rasulullah dan sahabat tak boleh nak masuk Bandar Mekah, hatta lah orang kafir musyrikin pembesar tu beberapa orang for dia untuk mari buat perjanjian dengan Nabi Muhammad. Kerana orang kafir musyrikin tak jauh. Tahun ni iaitu tahunnya kena ni, gana-gana Rasulullah tak boleh masuk buat umrah. Dia tak kata Rasulullah, dia tak percaya, dia tak mengaku. Lalu tu nak buat perjanjiannya, Nabi suruh Ali bin Abi Talib bin Pu bantu. Rasulullah suruh Ali tulis. Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah. Lalu tu tuan-tuan orang kafir musyrikin kata tak sah. Bismillahirrahmanirrahim tak sah. Tulis kata bismika Allahumma gitu. So tulis macam tu. Tak sah Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah juga tak sah. Dia katakan kalau fak kami ngaku kata Muhammad tu Rasulullah, apa kami kena buat perih belawai lagi? Tak kena perih, tak kena belawai dengan Rasulullah. Kalau itu tulis kata namamu nama ayahmu. Lalu tu tulis buat lagu tu dah Rasulullah suruh Ali sapu. Suruh Ali sapu, mana kamu Rasulullah? Duk tuju mana? Ali kata dia tak sapu. Kerana Rasulullah sungguh. Lalu tu Nabi tanya di mana? Mana tempat dia kelimah Rasulullah di mana? Nabi pun sapu. Baru tunjuk Nabi pun sapu sendiri.
dengan tangan Nabi sendiri, dan suruh tulis kata min Muhammad bin Abdullah. Daripada Muhammad bin Abdullah. Kafir tak terima min Muhammad Rasulullah. Sebab kalau dia terima lagu tu pin kan dia yomrab kata Nabi pin Rasulullah. Tulislah dalam perjanjian. Hak saat ni perjanjian suku, hak tu bai'ah dia panggil. Hak ni panggil Sulhu Al-Hudaibiyah. Kan perani peranom di Hudaibiyah juga. Pi dia kan lek. Hak tu lah hubung hak tu lalu dah. Kadang-kadang Rasulullah tak boleh masuk ni. Iaitu di antaranya ngen kai syarat ayat berjanji kata nak beradu perang selama 10 tahun. Tak perang, tak ada perang 10 tahun. Yang keduanya, siapa nak sokong alik kafir Quraisy, sokong. Pi nak sokong alik Muhammad, sokong. Dia tak panggil nak Rasulullah lah. Jadi sulhu Hudaibiyah itulah menjadi satu pembuka peluang untuk orang nak sokong alik Nabi. Nak marah tak boleh. Dalam pergi nak sokong alik Nabi Muhammad tak boleh marah kerana janji dah. Dan tahun ni alik Nabi kena kelik. Mari tahun depan. Tahun yang ke-7. Dan kalaulah orang kafir musyrikin hadap Mekah pergi ke Madinah dengan tidak ada izin wali dia, alik Nabi kena taklid. Mana dia pergi Madinah orang berimej lah. Orang tak berimej tak pergi Madinah pada masa tu. Kalau dengan wali dia tak tahu, ibu bapa dia tak tahu, siapa yang di wali dia tak tahu, ahli Islam kena taklid. Tapi kalau duduk di Madinah dah klik mai ke Mekah, orang Mekah tak kena taklid. Bila ni Umar bin Khattab mai Hindu. Dia kata kan tu. Bukankah kita duduk oleh benar Rasulullah? Bukankah dia duduk oleh kesalah Rasulullah? Bukankah yang mati daripada kami, daripada kita ni masuk syurga, yang mati daripada dia masuk neraka? Nabi jawab, ya berlaku. Apa Rasulullah jauh lagu ni? Nabi jawab terganu, Allah tak mengkecewakan Rasulullah. Allah tidak kecewa, tak nyanyo alik Rasulullah. Ginya Umar, royak ke Abu Bakar. Bukankah kita boleh benar? Bukankah orang yang mati daripada kita ni dan masuk syurga, yang mati daripada mereka tu masuk neraka, mereka tak salah? Abu Bakar kata, ya. Apa Rasulullah terima? Abu Bakar kata, itu Rasulullah, dia Rasulullah. Allah Ta'ala tidak sia-sia alik Rasulullah. Maknanya Abu Bakar Hindu yang Rasulullah terima, tapi Umar tu apa yang sedang akan kata mai Hindu. Mai Hindu yang mana? Kena hatta klik, kena gapo tu. Jadi kha sanya saat ni tu 3-4 kha tu. Nampak kata saya priap ahli Islam lah. Tapi dak Nabi kata pin kandai priap. มื่อสัญญากันว่าไม่ทำสงครามกัน10 ปีใครจะสนับสนุนด้านฝ่ายนบีมุฮัมมัดเอาสนับสนุนไปใครจะสนับสนุนฝ่ายกาเฟรก็เอาสนับสนุนไปตรงนั้นก็เป็นโอกาสสำหรับผู้ที่จะนับถืออิสลามจะเชียร์อิสลามจะเข้าข้างอิสลามข้างนบีโอกาสเลยนับตั้งแต่นั้นมาเบากระจายคนวะกวาญกวาญยิ่งเพิ่มทุกวันsebabไม่มีการความ
ไม่เกรงกลัวแล้วแหละต่อกาเฟรมุชริกินมักกะฮ์นี่เพราะเขาสัญญากันแล้วว่าใครจะเชียร์ใครก็ได้nah itu janji dia panggil Sulhu Al-Hudaibiyahปณีประนอมtapiในปีนั้นนบีต้องกลับนบีทำอุมเราะห์ไม่ได้นะกาเฟรมักกะฮ์ไม่ยอมให้นบีเข้าแล้วก็ซอฮาบะห์อีก1,400 คนยังไงก็ต้องกลับมาแน่400 กว่ากิโลต้องกลับไปโดยไม่ได้ทำอุมเราะห์นั่นแหละอุมัรไม่เห็นด้วยtapi Rasulullahเลือกjugaตอบรับนะตอบรับฮอกาฟีนะรอยะแต่ก็ตอบรับไม่เป็นไรที่โมนะitulah ayat kata innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'ullah แท้จริงผู้ที่ให้สัตยาบันกับนบีนั้นเท่ากับว่าคนนั้นให้สัตยาบันกับอัลลอฮ์ตะอาลาทำสัญญากับนบีเท่ากับสัญญากับอัลลอฮ์นะsebab nak buat saญญาdengan Allah dengan nabi kan nabi tu tuan Allah Taala dah nah yadullahi fawqa aydihim tangan Allah di atas tangan mereka itu nah Allah Ta'ala sentiasa boleh pertolongi Allah Ta'ala sentiasa tengok mereka, nampak mereka, tadbir mereka. Faman nakasa siapaทำลายสัตยาบันเมื่อกี้ไม่ได้ทำตามที่ให้คำสัญญากับนบีสัญญาว่าจะไม่ถอยสัญญาว่ายอมที่จะเสียชีวิตในสภาพเป็นมุสลิมแต่ใครล่ะนากาซาคือทำลายก็ผิดสัญญาฟาอินนามายังกุซุอาลานัฟซิแสดงว่าเขาคนนั้นได้ผิดสัญญาผลของการผิดสัญญานั้นกลับสู่ตัวเขาเองกลับสู่ตัวเขาเองไม่ได้สู่ใครหรอกผลเสียไม่ได้ไปขึ้นกับใครไม่ว่าใครที่เราจะต้องรับผลไม่ดีตรงนั้นไม่ใช่ใครที่ผิดสัญญาคนนั้นแหละเพราะการผิดสัญญาเป็นเครื่องหมายมุนาฟิกีนอันนี้ทำสัญญาสัตยาบันกับนบีเองเลยตัวต่อตัวเลยแต่ปินากาซายังกุซุมันนะทำลายสัตยาบันผิดสัญญากับนบีแต่ว่ามันอัลฟาบิมาอาฮดะอะลัยฮุลลอฮ์ผู้ใดที่ปฏิบัติเต็มศักยภาพที่เขาได้สัญญากับนบีนั้นtunai perjanji buat dengan penuh-penuh apa yang janji bima ahada alaihullah dia berjanji saat ni tu berjanji dengan Rasulเท่ากับjanji dengan Allah ทำสัญญากับนบีเท่ากับสัญญากับอัลลอฮฺตะอาลาด้วยนะครับฟาซายุตีฮิอัจรอนอาซีมาใครที่ปฏิบัติตามสัญญาสัตยาบันที่ให้กับนบีว่าไม่ยอมถอยยอมที่จะเสียชีวิตในสภาพเป็นมุสลิมช่วยเหลือศาสนาอัลลอฮ์ช่วยเหลือนบีนะครับคนนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้กับเขานะอัจรอนอาซีมาผลบุญผลตอบแทนที่มหาศาลpahala yang besar ganjaran yang amat banyak dari Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang yang menunai orang yangปฏิบัติตามสัตยาบันที่ได้ทำกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม itu perjanjian jadi seorang-orang yang tak sewa janji dengan Nabi, tak sebai'ah Nabi
Maka orang itu Nabi kata tak akan mendapat kelepasan daripada api neraka dan tak akan mendapat keampunan dosa kerana ia tak lagi janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan itu kita ada berjanji juga mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่เคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็ข้าปฏิญาณตนว่านบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺตะอาลาเมื่อกิโตได้สัญญาแล้วแต่สมัยนบีได้สัญญากับนบีเลยนะทำสัตยาบันนะกับนบีเลยสัญญากับนบีว่าจะตออัตจงรักภักดีนะช่วยรอซูลช่วยศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาดังนั้นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ยอมไปทำกับนบีนั้นนบีบอกว่าเขาคนนั้นจะไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขาบอกว่าการที่อูฐเขาหายไปแล้วก็ได้คืนมาย่อมดีกว่าไปทำสัตยาบันกับนบีกับรอซูลอันนี้ความคิดของเขานะเป็นความคิดที่ผิดนะครับความคิดที่ผิดแม้ซอฮาบะห์ท่านอื่นจะไปชวนเขาจะไปบอกกับเขาว่าให้ไปทำสัตยาบันกับนบีเขาก็ไม่ยอมไปนะเขายืนกรานว่านะเขาได้ดีแล้วเพราะเขาได้อูฐของเขากลับขึ้นมาitu seorang dalam ramai-ramai tidak ada dan tak buat janji dengan Rasulullah maka tidak ada keselamatan bagi dia. Ada seorangมีคนหนึ่งมีซอฮาบะห์คนหนึ่งที่นบีเรียกแล้วเรียกอีกเรียกแล้วเรียกอีกถึง3 ครั้ง yaitu มีชื่อว่าซาลามะห์atauซาลิมะห์คนนี้นบีเรียกเขาว่ายาซาลามะห์นบีเรียกเขาว่ายาซาลามะห์บายินียาซาลามะห์มาทำสัตยาบันกับฉันนี่โอซาลามะห์เขาตอบว่ากุลตุยารอซูลุลลอฮ์บายะตุกะอาวลันนัสฉันได้ทำสัตยาบันกับรอซูลและคนแรกๆเลยกลุ่มแรกเลยพออยู่สักพักหนึ่งก็นบีเรียกอีกยาซาลามะห์บายินีอะลาตุบายินียาซาลามะห์คุณไม่ทำสัตยาบันกับฉันหรือโอซาลามะห์ซาลามะห์บอกว่าฉันทำแล้วนะครั้งที่3สุดท้ายอัลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ก็เรียกอีกนะผลสุดท้ายก็ซาลามะห์นี่ทำสัตยาบันกับนบีถึง3 ครั้งด้วยกันนะฟาบายะตุฮูอัสซาลิซะฉันก็ได้ทำสัตยาบันกับนบีเป็นครั้งที่3 Nabi panggil 3 kali pada Salamah kepada Salamah ada kelebihan apa dia tu lalu tu Nabi ada ayat dia kata Nabi ada bui benda bagi ke dia Nabi panggil ไหนละสิ่งที่ฉันให้กับคุณอยู่ไหนมีของอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็นบีก็ได้ถามอยู่ไหนอยู่ไหนสิ่งนั้นอยู่ไหนเลยกานัลลซีกอลอัลอวัลอัลลอฮุมมายกขอจากบอกกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากยอที่นบีให้กับยอtuนบีก็ได้ยิ้มได้หัวเราะดอฮิกาสุกแต่หัวเราะของนบีไม่ใช่หัวเราะฮ่าๆแบบนั้นนะนบีไม่หัวเราะอย่างนั้นนบีไม่หัวเราะแบบหัวเราะเสียงอะไรนะฮ่าๆแบบนั้นนบีก็ห้ามด้วยหัวเราะอย่างนั้นนะครับให้กับอะไรนะซาลิมะห์เมื่อกี้นะครับitulah saja untuk malam ni insyaallahหลังจากนี้sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab คนที่ไม่ไปด้วยในการทำสงคราม
คือพวกมุนาฟิกีนนี่เขาได้บอกกับนบีว่าเขาไม่ว่างเนื่องจากต้องดูแลครอบครัวอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอินชาอัลลอฮฺตะอาลาสัปดาห์นู้นนะครับสัปดาห์หน้าก็เป็นคิวของหะดีษอินชาอัลลอฮฺตะอาลาสัปดาห์หน้านู้นนะครับก็เป็นคิวของทัฟซีรอินชาอัลลอฮฺตะอาลาแล้วก็จะมาเรียนรู้กันในอายัดต่อไปคืออายัดที่11นะครับเป็นต้นไปนะครับtelah saja untuk malam ini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi